Assalamualaikum and hi everyone. So untuk hari ni kita akan belajar chapter Mathematics of Retailing. Dalam video ni saya akan terangkan terms that related to this chapter and also formula used for this chapter. First, saya akan terangkan dulu konsep Mathematics of Retailing di mana melibatkan tiga pihak di sini, iaitu manufacturer ataupun wholesaler, which is panggil sebagai pemborong, and then retailer iaitu peruncit, dan juga consumer or customer or end user iaitu kita lah, pelanggan. So dalam chapter Mathematics of Retailing, you kena sentiasa ingat you letakkan diri you sebagai retailer. So untuk first term yang digunakan dalam Mathematics of Retailing, iaitu cost, disimbolkan sebagai C, is the amount paid by retailers to wholesaler to acquire an item. So bila you letakkan diri you sebagai retailer, maknanya amount yang you bayar kepada wholesaler, so itu yang kita panggil sebagai cost. Kemudian yang kedua, selling price. Selling price or retail price kita simbolkan sebagai SP, is the amount received by retailer when the item is sold. So maknanya amount yang kita dapat setelah kita jual barang tu kepada customer. So itu kita panggil sebagai selling price, SP. So amount selling price mesti lebih besar daripada cost. Okay, contoh dekat sini. So contohnya katakanlah you beli barang daripada pemborong dengan harga 100. So amount selling price maknanya bila you nak jual, of course you nak keuntungan, maknanya you akan jual lebih daripada 100. So katakan kat sini you letak harga 180. So nilai SP mesti lebih besar daripada nilai cost. And then perbezaan antara cost dengan selling price, okay, kita panggil sebagai markup, M. Okay, so kita tengok pada term yang ketiga, M, markup ataupun boleh panggil juga sebagai gross profit, GP, is the difference between cost and selling price. So tadi cost adalah 100, selling price adalah 180. So maknanya perbezaan antara cost dengan selling price tadi sebanyak RM80. So dekat sinilah kita akan dapat first formula, iaitu SP sama dengan C plus M. Okay, maknanya bila mana kita nak tentukan nilai SP, okay, SP tu adalah hasil daripada cost tambah dengan markup. So berdasarkan example yang saya tunjuk tadi, maknanya kita guna formula yang pertama, iaitu SP sama dengan C plus M. SP ni adalah 180. Macam mana kita dapat 180? Sebab 100, cost dia 100 tambah dengan amount of markup RM80. Okay, so you dapatlah nilai SP. Kemudian, apa maksud markup dekat sini? Markup adalah amount added to the cost to cover business expenses, OE, and to generate a profit, NP. Okay, net profit. Okay, profit terbagi kepada dua, iaitu gross profit dan juga net profit. Okay, apa perbezaan antara gross profit dengan net profit? Okay, net profit ni adalah untung bersih, di mana profit yang actually you dapat setelah ditolak dengan operating expenses. So, gross profit ni adalah profit sebelum you tolak dengan operating expenses. So, what is operating expenses? Okay, ataupun OE dekat sini. Operating expenses is the cost of running a business operation including such expenses as salaries, rent, utilities, advertising and insurance. OE itu adalah apa-apa cost yang digunakan untuk business operation. Contohnya, you nak bayar gaji pekerja contohnya, ataupun you nak bayar sewa kedai, ataupun you nak bayar bil air elektrik. So, itu semua adalah melibatkan cost business operation. Itu adalah OE. Based on example tadi, contohnya kat sini saya letak M ni, markup ni adalah 80. So, pecahan 80 ni adalah terbagi kepada operating expenses dan juga net profit. So, macam mana kita nak dapatkan NP? NP ni setelah you tolak dengan operating expenses kan? Okay, operating expenses ni nilai dia tetap dekat sini katakanlah OE dia 50. So 50 ni lah yang digunakan untuk apa-apa cost in business operation. So maknanya baki dekat sini 80 tolak dengan 50, baki dia adalah RM30. So RM30 itulah untung bersih yang you akan dapat. So sebenarnya formula SP selain daripada C plus M, kita boleh dapatkan juga daripada formula SP sama dengan C plus OE plus NP. Okay, kenapa? Sebab cost tambah dengan OE 50, tambah dengan NP 30, so you akan dapat 180. So, maknanya kalau katakan soalan, dia bagi operating expenses dengan NP, so you akan guna formula inilah. Tapi kalau katakan dia tak ada bagi information mengenai OE dan NP, tapi dia bagi nilai markup, so you akan guna formula C plus M untuk dapatkan selling price. Okay, so apa maksud NP tadi? Okay, NP adalah
net profit, which is the amount left after deducting operating expenses from markup. Okay, and jadi macam mana kita nak tentukan you mesti dapat profit ataupun loss? You boleh compare berdasarkan nilai markup dan juga OE. So kalau katakan markup, nilai markup lebih besar daripada nilai OE, bermaksud you akan dapat profit. Tapi kalau katakan nilai M kurang daripada nilai operating expenses, so maknanya you akan dapat kerugian lah. Contoh dekat sini tadi, pada sini kita tahu bila dia jual pada harga 180, dia mesti lagi dapat keuntungan 30. Kenapa? Sebab nilai markup dekat sini 80 adalah lebih besar daripada nilai operating expenses. So 80 lebih besar daripada nilai operating expenses. Okay, next adalah markdown, MD. MD is the difference between old selling price, OSP, and the new selling price, NSP. Okay, which is markdown is a decrease in selling price. So macam mana kita nak dapatkan amount markdown? Okay, you compare antara old selling price dan juga new selling price. Contohnya, harga asal dia 180 dekat sini. So ini kita tulis sebagai OSP. And then katakanlah pada satu masa barang tu dah nak expired ataupun tak laku. So dia terpaksa turunkan, maknanya kita lah retailer terpaksa turunkan pada satu harga baru untuk jual barang tu balik. Okay, so maknanya dekat sini katakanlah kita turunkan harga baru NSP iaitu 160 contohnya lah. Okay, so kita boleh tahu nilai MD tadi, perbezaan antara OSP dengan NSP kan. So maknanya MD adalah OSP tolak NSP. Amount markdown dekat sini 180 tolak 160. Amount markdown is RM20. So macam mana kita nak tahu adakah dengan harga RM160 ni dia masih dapat untung atau rugi? So sebenarnya you boleh tengok berdasarkan OE tadi tu lah. Maknanya so 160 ni adalah based on C and M kan. Maknanya cost kat sini 100 M dia adalah RM60. Maknanya markup dekat sini adalah RM60. Kalau you compare dengan OE, OE dia 50. So tadi saya kata kalau M lebih besar daripada OE, dia masih lagi dapat keuntungan kan. So maknanya 60 lebih besar daripada OE. Maknanya dia masih lagi dapat keuntungan. Di mana keuntungan dekat sini adalah RM10 lah. Sebab 60 tolak dengan 50. So maksudnya NP dia adalah 10. Tapi kalau katakan dia turun lagi harga. Contohlah dia turunkan lagi harga kepada RM140. So bila you tengok dia akan dapat kerugian. Sebab bila you compare, you tolak. Maknanya dekat sini you nak cari M. Okay, you akan dapat M dekat sini adalah RM40 lah. So bila you compare dengan OE, 40 dengan 50 ni, okay, di mana M ni adalah lebih kecil. Nilai dia lebih kecil daripada nilai operating expenses, RM50. So dari sini kita tahu maknanya NP dia adalah sama dengan nilai negatif lah. Okay, which is -10. Dia akan dapat kerugian sebanyak RM10. Break even price. Okay, which is the selling price in which there is neither profit nor loss. Okay, so BEP tu adalah harga jualan di mana dia tak akan dapat apa-apa keuntungan maupun kerugian. Di mana nilai M dia, markup, adalah bersamaan dengan nilai OE. So NP dia sama dengan kosong lah sebab dia tak akan dapat apa-apa keuntungan. BEP, formula dekat sini, iaitu cost tambah dengan OE. Okay, based on this example, kita boleh dapatkan BEP lah. Di mana BEP adalah C plus OE. Okay, so C 100. So OE 50. Maknanya nilai BEP is 150. Dengan harga jualan 150, dia tak akan dapat apa-apa keuntungan maupun kerugian. So ini kita panggil sebagai BEP. Okay, so nanti sebenarnya you boleh buat comparison berdasarkan BEP lah. So kalau you tengok dekat sini, di mana kalau selling price tu lebih besar daripada 150, so you still dapat profit. NP dia positif. Tapi kalau katakan you turunkan pada satu harga di mana harga tu kurang daripada 150, so you akan dapat loss lah sebab nilai NP tu negatif. Contohnya macam tadi 140 kan NSP nilai baru. So maknanya NSP kat sini 140 kurang daripada 150, so you akan dapat loss. So BEP ni penting untuk kita tetapkan harga. And then kita ada satu lagi term iaitu maximum markdown. Maximum markdown ataupun MD maximum berbeza dengan MD. Sebab MD ni kita tak kisah harga tu nilai selling price dia berapa. Tapi kalau MD maximum ni kita compare dengan BEP. So maximum markdown is the maximum markdown that could be offered so that
there was no profit or loss. Okay, which is the difference between old selling price and break-even price. Okay, so dia berbeza dengan MD tadi, sebab kalau MD tadi dia perbezaan antara OSP dengan NSP, so tak kisahlah NSP dia berapa. Okay, tapi kalau maximum markdown, maksudnya berapa maximum amount of markdown yang you boleh letak dekat sini, you akan compare dengan old selling price dan juga break even price. So kalau MD dia kurang daripada maximum markdown, bermaksud you akan dapat profit. Tapi kalau MD lebih besar daripada maximum markdown, so you akan dapat kerugian lah. Okay, contoh dekat sini, macam mana you nak dapatkan MD maximum? MD maximum adalah perbezaan antara old selling price dan juga new selling price kan. So MD maximum sama dengan perbezaan antara old selling price dan juga BEP. So 180 tolak dengan 150 BEP yang kita dah cari tadi, bermaksud nilai maksimum yang dia boleh turunkan daripada harga asal 180 adalah sebanyak RM30. So maknanya you boleh compare dengan RM30 ni. Contoh macam tadi ni kan, 140 ni bermaksud markdown dia adalah RM40 lah. Kenapa saya kata nak RM40? Sebab OSP tolak dengan NSP, so 180 tolak dengan 140, so maknanya you akan dapat dekat sini MD dia, so ini adalah MD lah, MD dia adalah RM40. So bila 40, kalau you tengok sini, 40 tu adalah lebih besar daripada 30, so that's why you akan dapat loss. Tapi kalau katakan you letak harga pada harga 160, so maknanya MD dekat sini tadi kita dah kira RM20, so RM20 tu kurang daripada 30, bermaksud dia masih lagi dapat profit. Okay, so itu dari segi konsep dalam mathematics of retailing. Okay, untuk formula, sebenarnya saya dah explain beberapa formula tadi. Contohnya tadi saya dah explain formula untuk SP sama dengan C plus M. So untuk cari selling price sebenarnya kita boleh guna ada 3 formula lah dekat sini. Tapi ini depends pada soalan ikut information apa yang dia bagi. Okay, contoh kalau macam katakanlah dia bagi M, maknanya you kena guna formula SP C plus M lah. Ataupun kalau dia tak bagi M, dia bagi operating expenses dengan NP, so you akan guna formula SP sama dengan C plus OE plus NP. Okay. Ataupun sebenarnya you boleh guna formula SP sama dengan BEP plus NP. Kenapa BEP plus NP? Sebab kita tahu BEP ni adalah C plus OE. Okay, C plus OE. So that's why dia dapat satu lagi formula untuk cari SP, iaitu BEP plus NP. Okay, so formula BEP pun saya dah tunjuk tadi, iaitu C plus OE. MD pun saya dah tunjuk tadi, MD tu adalah markdown, okay, which is OSP tolak dengan NSP. And also maximum markdown, OSP tolak dengan BEP. So sebenarnya ini bersamaan dengan NP jugalah, net profit. Formula lain, okay, selain daripada tu, kita ada formula markup. Dia boleh juga bagi dalam bentuk persen. Okay, contohnya lah nanti kalau katakanlah dalam soalan, dia beritahu markup is 20% based on cost. Contohnya. So maknanya you kena cari nilai M lah. Okay, sebab dia bagi M tu dalam bentuk persen. Okay, so you kena cari nilai M sebab M ni mesti dalam RM. Okay, nilai M ni mesti dalam RM. So you akan guna formula persen markup darab dengan cost. Contohnya tadi cost dia adalah 100 kan. So maknanya you boleh dapatkan nilai M, okay, di mana M adalah 0.2 darab C. Okay, so sebab based on cost. So maknanya 0.2 darablah dengan 100. Okay, so you dapat M dia adalah RM20. Ataupun kadang-kadang markup dia boleh based on selling price juga. Okay, so bila based on selling price, maknanya you akan darab dengan harga jualan lah, SP. Okay, maknanya persen markup darab dengan SP. So ini depends pada soalan lah, sama ada dia bagi based on cost ataupun based on SP. Lepas tu kita ada satu lagi formula untuk cari M. Okay, selain daripada kita guna formula SP sama dengan C plus M, di mana M tu adalah operating expenses tambah dengan NP. So kalau you tengok daripada tadi ni, nilai M ni 80 ni adalah daripada operating expenses tambah dengan NP. Maknanya 50 tambah dengan 30. So you dapat 80. So itu formula lain untuk cari nilai markup lah ataupun gross profit. Okay. So tadi saya dah explain markup kita boleh juga panggil sebagai gross profit GP. So this one M equal to OE plus NP, ataupun kita boleh tulis sebagai GP sama dengan OE plus NP. Okay, sebab kadang-kadang dalam soalan dia tak mention markup, dia bagi tahu gross profit. So kita tahu gross profit itu adalah markup lah sebenarnya. So formula yang lain kita ada yang nombor 6 ni, nak dapatkan persen markdown. So nak dapatkan persen markdown, okay, first you kena cari dulu
amount of markdown lah, di mana OSP tolak dengan NSP. And then you akan bahagi dengan OSP, okay, O selling price, and then you akan darab dengan 100. Okay, so dia mesti jawapan dalam bentuk persen lah. Okay, sama juga dengan persen markdown maksimum, jawapan pun mesti dalam bentuk persen. Cuma formula dekat sini, you akan gantikan dekat atas ni MD maksimum, di mana MD maksimum adalah OSP tolak dengan BEP, and then kena bahagi dengan OSP, and then darab dengan 100. Okay, so ini adalah formula yang kita akan gunakan dalam chapter ni. Okay, terima kasih.